لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jemaah yang dimuliakan, marilah kita tingkatkan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan semua larangan, mengikhlaskan setiap amal. Semoga kita mendapat taufik dan hidayah, serta diperkukuhkan iman mengabdikan diri semata-mata kepada Allah yang Maha Esa. Member akan mendengarkan khutbah bertajuk Menahan Marah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat 134 surah Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bermaksud ciri-ciri orang bertakwa, yaitu mereka yang membelanjakan harta pada waktu senang maupun susah, mereka yang menahan kemarahannya, dan mereka yang memaafkan kesalahan orang lain. Dan ingatlah, Allah mengasihi mereka yang melakukan kebaikan. Marah ialah naluri perasaan semula jadi, diciptakan oleh Ilahi dalam diri setiap manusia. Marah merupakan buahan perasaan tidak puas hati atau merasa panas hati terhadap sesuatu perkara atau keadaan tertentu. Ketika merasakan diri ditipu, dianiayai, dipermainkan dan sebagainya. Kadang-kadang marah tercetus ketika seseorang sedang menghadapi masalah atau ujian kehidupan. Mereka yang bersikap pemarah atau terlalu mudah marah hanya disebabkan kesalahan kecil, dikenali dengan istilah panas marah. Mempunyai sikap marah yang sukar dikawal adalah tabiat buruk yang perlu dijauhi demi kesihatan tubuh, kesejahteraan hidup dan kebaikan orang sekeliling. Sifat marah yang keterlaluan hanya mendatangkan pelbagai keburukan dan kesan tidak baik dalam kehidupan. Pepatah Melayu berkias marah dan nyamuk ke lampu dibakar, menggambarkan orang yang sedang marah akan hilang pertimbangan akalnya sehingga tidak mempedulikan hukum agama, menyanggah adat dan tergamak melakukan tindakan di luar kawalan tanpa memikirkan kesan buruknya. Lazimnya, mereka yang sedang marah sukar mengawal emosi, tidak mampu berfikir dengan baik dan bertindak mengeluarkan kata-kata kesat, mendengking, mengkritik dan sebagainya. Tanpa disedari, kelakuan sedemikian boleh merungkai hubungan persaudaraan di kalangan ahli keluarga. Terputusnya ikatan persahabatan jiran tetangga, rakan kerja dan sahabat handai. Kebiasaannya marah yang berpunca dari sifat dengki, dendam kesumat atau kebencian melampau boleh menjadi punca kepada kelakuan di luar jangkaan atau perbuatan jenayah seperti memukul, mencedera, hatta ke peringkat sanggup membunuh. Pergaduhan, keganasan rumah tangga, penderaan kanak-kanak, pertelingkahan antara pengguna jalan raya, perbalahan suami istri yang membawa perceraian adalah bentuk-bentuk keterlanjuran kata dan perbuatan yang sebahagiannya dipengaruhi oleh nafsu marah yang tidak dikawal. Oleh itu, ummah perlu beringat dan berwaspada akan keburukan yang boleh berlaku akibat dari kegagalan mengawal nafsu marah. Ummah tidaklah menyadari bahawa
syaitan sentiasa mempengaruhi perilaku manusia sepanjang masa. Seperti maksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya syaitan menusuk dalam diri manusia melalui aliran darah. Hadis riwayat Muslim. Marah turut menjejaskan kesihatan tubuh badan. Ketika marah, berlakunya peningkatan tekanan darah, mengakibatkan pelaku menghadapi getaran badan, sesak nafas atau bernafas dengan lebih kencang. Di samping berhadapan risiko serangan jantung. Oleh itu, Baginda sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan agar menjauhi marah, seperti mana hadis Baginda, anna rajulan qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Bermaksud, seorang lelaki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikan pesan kepadaku. Baginda menjawab, jangan marah. Kemudian lelaki tersebut mengulangi perkataannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap berkata, jangan marah. Hadis riwayat Bukhari. Muslimin yang dirahmati Allah, menjadi sunnah kehidupan beragama, ada ketikanya manusia akan menempuhi fasa ujian yang menguji keimanan dan tahap kesabaran diri. Namun Islam menghendaki umatnya agar menjadikan ilmu dan iman sebagai panduan dalam mengawal emosi serta menahan diri daripada sifat marah. Ayat 134 surah Ali Imran yang khatib bacakan pada awal khutbah menunjukkan kedudukan istimewa di syurga akan dikurniakan bagi mereka yang sentiasa mengawal kemarahan dan memilih untuk memaafkan kesilapan orang lain. Menahan marah sukar dicapai tanpa kesedaran dan latihan yang betul. Oleh itu, Baginda sallallahu alaihi wasallam menyifatkan mereka yang mampu menahan marah adalah orang yang kuat berdasarkan hadis, laisa syadidu bisura'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadabi. Bermaksud, orang yang kuat itu bukanlah yang kuat berlawan, akan tetapi orang yang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Syariat Islam membahagikan marah kepada dua, yaitu marah yang tidak dibenarkan dan marah yang dibenarkan. Marah tidak dibenarkan apabila tidak membuahkan faedah dan manfaat. Manakala marah yang dibenarkan hanyalah dalam urusan mencemar dan melanggar perintah ilahi. Sebagai contoh, Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memarahi Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu kerana membunuh musuhnya, sekalipun musuh tersebut telah mengucap lafaz syahadat. Antara marah yang dibenarkan juga seperti merasa marah apabila ada pihak dengan sengaja menghina kesucian Al-Quran atau menghina kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diharuskan seorang guru memarahi anak muridnya yang malas belajar. Namun Islam mensyaratkan perasaan marah tersebut perlu dikawal, tidak melampaui batas serta menjauhi tindakan di luar tata susila dan kesopanan. Hadirin yang mendapat keberkatan ilahi, mimbar menyedaraikan beberapa langkah bagi mengawal kemarahan. Pertama, tenangkan diri dengan tidak berkata-kata, menarik nafas panjang dan cuba berfikir secara rasional. Kedua, beristighfar dan mengambil wudhu bagi meredakan marah, selaras dengan saranan Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Abu Daud bermaksud, sesungguhnya marah itu daripada syaitan dan syaitan diciptakan daripada api, dan api akan dipadamkan dengan air. Jika salah seorang daripada kamu marah, hendaklah
Abu Dawud. Jika salah seorang kalian sedang marah dalam keadaan berdiri, hendaklah dia duduk. Jika kemarahannya hilang, maka itu baik. Jika tidak, hendaklah dia baring. Keempat, amalkan senaman ringan setiap hari, kerana senaman menghasilkan hormon endorfin, yaitu hormon kegembiraan yang dapat menenangkan emosi. Kelima, dapatkan nasihat lanjut dengan merujuk pakar terapi di mana-mana pusat kesihatan sekiranya mendapati diri sukar melakukan pengawalan diri yang baik. Keenam, memastikan pengambilan makanan yang sehat dan seimbang serta mendapat rehat yang cukup. Sebagai kesimpulan, larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya tidak bersikap pemarah adalah berkaitan dengan perkara yang tidak mempunyai keperluan untuk bersikap sedemikian. Sebaliknya, marah boleh dilakukan jika menyentuh soal-soal asas dalam kehidupan dan agama. Marah yang melampau dan tidak dikawal akan menjejaskan kesihatan mental dan fizikal. Utamakan sifat sabar dan bertenang dalam apa jua keadaan demi kesejahteraan hidup. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات فاستغفروا إنه هو الغفور